Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar daripada Fakulti Perekonan AC220 bagi subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa akan memilih tajuk Virtual Reality iaitu VR on the Perception of Reality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Muhammad Zainal Abidin bin Abang Zaidan, student ID 2020-189699 daripada AC220-3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tinjauan literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari bin Nawir dari SEC 220-3A dengan nombor ID 2022755349 akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Hisan daripada AC220-3A. Student ID ialah 2023184599 dan saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Assalamualaikum, nama saya Nur Syamida binti Said, no ID 2022958349 dari kelas AC220-3A dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan, objektif dan kesimpulan. Definisi virtual reality menurut buku The Silicon Mirage yang ditulis oleh Steve dan David menyatakan bahawa VR merupakan kaedah di mana manusia menggambarkan, berimajinasi dan berinteraksi dengan komputer serta data kompleks. Manakala menurut Kruger pula, VR dikatakan sebagai realiti buatan yang melihat tindakan peserta dari segi hubungan badan kepada dunia grafik dan menghasilkan respon yang mengekalkan ilusi bahawa tindakannya sedang berlaku dalam dunia itu. Istilah realiti maya atau lebih dikenali sebagai VR dicipta oleh Jason Lanier pada tahun 1989. Beliau merupakan salah seorang peneroka dalam bidang ini. VR telah menjadi alat terkenal untuk digunakan dalam kehidupan harian seperti menyiasat tingkah laku manusia dan fungsi otak mahupun berinteraksi dalam jarak jauh antara dua atau lebih manusia dalam satu masa. Namun begitu, tidak jelas sama ada VR merupakan bentuk realiti sebenar ataupun lebih kepada simulasi lanjutan. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian yang dikaji, iaitu pertama, mengkaji konsep VR, yang kedua, mengkaji potensi VR, dan yang terakhir, mengkaji sempadan antara VR dengan realiti. Jadi pada asasnya, virtual reality boleh ditakrifkan sebagai interaksi simulasi interaktif yang dapat mempengaruhi daya penggunaan minda manusia yang dihasilkan oleh komputer simulasi image atau persekitaran 3 dimensi yang boleh berinteraksi dalam keadaan yang kelihatan nyata atau secara fizikal oleh seseorang yang menggunakan peralatan elektronik khas. Kebolehan virtual reality untuk mensimulasikan persekitaran yang realistik membolehkan manusia untuk memanipulasikan hampir 100% objek yang dilihat sebagai sebuah entiti yang sebenar yang wujud di dalam dunia yang nyata. Virtual reality juga membolehkan penggunanya untuk merasai, melihat bahkan bergerak bebas di dalam dunia maya. Dalam penghasilan dunia virtual, data-data yang bersifat ergonomik dan antropometrik menjadi aspek yang utama untuk menghasilkan kualiti objek yang berkualiti dan realistik. Virtual reality dapat dilihat sebagai sebuah medium untuk berinteraksi secara melibatkan dikenali dengan baik melalui kebiasaan yang lama. Manusia juga diberikan daya penglibatan dalam dunia realiti di mana manusia mampu untuk membuat ramalan mengenai sifat-sifat objek dengan baik. Penghasilan imej-imej objek 3D oleh komputer yang dapat disunting untuk kelihatan lebih nyata dengan bantuan peralatan dan perisian komputer yang berteknologi maju. Sistem virtual reality ini beroperasi dalam 2 kategori utama iaitu sistem terendam, immersive system, dan bukan terendam iaitu non-immersive system. Penyerapan ruang ke dalam realiti maya merupakan persepsi yang wujud secara fizikal dalam dunia bukan fizikal. Persepsi tersebut juga dicipta dengan mengelilingi pengguna sistem VR dengan imej, bunyi atau rangsangan lain yang menyediakan persekitaran yang sangat menyerap. Hasilnya pengguna sistem VR tersebut dapat merasai pengalaman dunia simulasi secara persepsi yang sangat meyakinkan dan terasa tulen. Setiap individu mempunyai persepsi yang tersendiri terhadap realiti. Ini kerana setiap manusia melihat dunia dari perspektif yang tersendiri di mana ianya berbeza bagi lain-lain individu. Pada sesetengah ahli falsafah, realiti boleh disifatkan sebagai fakta dan kebenaran. Kendati pun begitu, persepsi realiti tidak dapat dikesan akan kedatangannya.
Ini kerana persepsi merupakan sebuah pemboleh ubah dalam persamaan kehidupan. Terdapat juga pandangan berbeza terhadap persepsi realiti, di mana persepsi ini bukanlah realiti tetapi sebaliknya hanya bayangan yang diciptakan oleh otak manusia. Walau bagaimanapun, persepsi boleh menjadi realiti kepada seseorang kerana persepsi memiliki sebuah pengaruh yang kuat terhadap cara seseorang individu itu melihat realiti. Metodologi kajian. Menurut Ahmad Mazan Ayub, tahun 1985, kaedah kajian merupakan tiap-tiap satu objektif atau cara penyelidikan itu hendak dicapai. Metodologi kajian yang telah digunakan merangkumi segala jenis kaedah dan juga langkah yang perlu diambil semasa melakukan sesuatu penyelidikan bagi mencapai objektif dan matlamat kajian. Di samping itu juga, aspek metodologi akan digunakan pakai untuk mendapatkan maklumat dengan pelbagai teknik dan kaedah. Seterusnya dapat menentukan sama ada objektif dan juga persoalan kajian yang dilakukan ini relevan ataupun tidak relevan. Bentuk kajian yang digunakan ialah secara kualitatif. Ini adalah berasaskan kualiti dan bersifat deskriptif, iaitu lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Ianya tidak seperti kualitatif yang mengutamakan data-data berbentuk numerical ataupun nombor. Seterusnya, metod pengumpulan data. Metod yang pertama ialah daripada kajian perpustakaan. Ini melibatkan pencarian bahan-bahan sekunder seperti laporan-laporan, risalah-risalah ataupun majalah, surat khabar dan lain-lain bentuk penulisan dan penerbitan dari pihak-pihak tertentu. Kaedah ini sering menjadi kaedah dominan dalam melakukan kajian sains sosial dan kajian ekonomi kerana maklumat yang diperolehi merupakan maklumat tepat dan boleh digunakan sebagai rujukan dalam sesuatu kajian ilmiah. Selain itu, kami juga mendapat maklumat sokongan dengan cara melayari internet bagi mendapatkan data tambahan yang sesuai untuk tajuk kami. Pemilihan maklumat yang diperolehi melalui laman web yang boleh dipercayai serta meletakkan senarai rujukan yang diperolehi bagi mengelakkan berlakunya plagiat. Dan yang ketiga, metod analisis data. Metod analisis data pula ialah secara induktif, iaitu maklumat dikumpulkan secara berterusan bagi menjelaskan masalah yang dikaji. Seterusnya mencari hubungan antara fakta-fakta atau keterangan yang terkumpul untuk membentuk satu gagasan pemikiran. Untuk dapatan kajian, terdapat 3 dapatan kajian yang dihuraikan berdasarkan objektif kajian yang dibuat. Antaranya adalah, yang pertama adalah mengkaji konsep virtual reality, yang kedua adalah mengkaji potensi virtual reality dan yang terakhir adalah mengkaji sempadan antara virtuality dengan reality. Untuk dapatan kajian yang pertama iaitu mengkaji konsep virtual reality. Virtual reality ataupun realiti maya merupakan penggunaan teknologi komputer untuk mewujudkan persekitaran simulasi. Konsep virtual reality ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan penciptaan topeng Telesfera dan sensorama oleh Morton. Di sebalik melihat skrin di hadapan mereka, pengguna dimasukkan ke dalam skrin tersebut dan dapat berinteraksi dengan dunia 3 dimensi atau lebih ringkasnya lagi, virtual reality merupakan imej 3 dimensi yang diterokai secara interaktif melalui head-mounted display dengan memanipulasi kekunci ataupun tikus supaya kandungan gambar dapat bergerak ke arah yang diinginkan. Teknologi asal telah memenuhi tujuan untuk menyelami pengguna dalam paparan video di sekeliling mereka, membuatkan mereka berasa seolah-olah ataupun menjadi sebahagian daripada video tersebut. Virtual reality ini telah berkembang sehingga wujudnya satu paparan ultimate yang telah dibangunkan oleh Ivan Sutherland, di mana dengan meniru sebanyak mungkin deria manusia yang ada seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan dan bau, virtual reality akan membuatkan anda berasa seolah-olah berada di tempat kejadian secara fizikal maupun mental. Seperti yang kita tahu, virtual reality telah muncul beberapa dekad. Untuk memberikan lebih pengetahuan yang mendalam, paparan headset yang pertama kali wujud iaitu sebuah peranti yang dipanggil sebagai headset yang diwujudkan pada tahun 1960-an. Namun begitu, terdapat gambaran 3 dimensi yang telah diperkenalkan lebih awal tetapi bukan dalam bentuk digital. Gambaran yang dihasilkan daripada lukisan 360 darjah yang mempunyai matlamat yang sama, iaitu membawa pengalaman pengguna ke tempat lain.
Teknologi ini telah digunakan dalam pelbagai benda selama 200 tahun, daripada sains, perubatan hingga melatih kepada juruterbang dan membantu arkitek dalam membentangkan lukisan pencakar langit mereka. Untuk dapatan kajian kedua adalah mengkaji potensi teknologi virtual reality. Potensi teknologi virtual reality ini sangat besar dan terus berkembang dengan pesat. Berikut beberapa potensi yang mungkin dapat direalisasikan dalam penggunaan teknologi virtual reality. Yang pertama adalah dalam permainan video. Permainan video adalah salah satu aplikasi yang paling popular dalam virtual reality. Teknologi VR dapat menciptakan pengalaman permainan yang lebih imersif dan mengesankan dengan menghadirkan visual yang terasa lebih nyata. Pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan dalam permainan melalui gerakan tubuh dan penggunaan controller yang menciptakan pengalaman permainan yang lebih mendalam serta menyenangkan. Yang kedua adalah dalam bidang pendidikan, di mana virtual reality dapat mengubah cara kita belajar dan mengajar. Dengan virtual reality, pelajar dapat memasuki simulasi 3 dimensi yang lebih realistik untuk belajar tentang topik-topik yang kompleks seperti topik sejarah, ilmu pengetahuan serta sains. Ini memberikan pengalaman belajar yang lebih praktikal dan interaktif serta dapat membantu pelajar untuk meningkatkan pemahaman serta daya ingatan. Dan yang ketiga adalah dalam pelatihan, di mana virtual reality juga sangat berguna dalam pelatihan ataupun simulasi. Misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk melatih juruterbang pesawat terbang serta tenaga kerja industri dalam lingkungan virtual yang lebih aman serta terkendali. Ini membantu mengurangkan risiko bahaya serta menjimatkan kos yang terkait dengan pelatihan langsung di dunia nyata. Untuk dapatan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah mengkaji sempadan antara virtual reality dengan reality. Sempadan antara virtual dan reality adalah perbatasan yang memisahkan pengalaman interaksi dalam dunia virtual dengan pengalaman interaksi dalam dunia fizik ataupun dunia nyata. Dalam era digital dan teknologi yang terus berkembang ini, batas antara virtual dan reality semakin kabur. Dalam dunia virtual, pengalaman dan interaksi dilakukan melalui penggunaan alat-alat digital seperti komputer, telefon bimbit serta alat virtual. Pengguna dapat terlibat dalam dunia yang dibuat dalam alat-alat ini seperti dalam permainan video, menjelajahi simulasi ataupun berinteraksi dengan orang lain melalui platform digital. Dalam lingkungan virtual, pengalaman dan interaksi ini sering kali tidak ada dalam bentuk fizik dan hanya terdapat dalam dunia maya. Di sisi lain pula, realiti fizik melibatkan pengalaman dan interaksi langsung dengan dunia nyata. Ini melibatkan penggunaan panca indera manusia dan keterlibatan fizik dalam lingkungan sekitar. Misalnya, berinteraksi dengan orang lain secara langsung dengan merasakan daripada sentuhan ataupun bau, dengan melihat objek di dunia nyata ataupun melakukan kegiatan fizik seperti berjalan ataupun makan. Meskipun demikian, garis pemisah antara virtual dengan realiti tidaklah sepenuhnya tegas. Ada situasi di mana pengalaman dan interaksi bisa saling berinteraksi ataupun bahkan dapat menyatu. Contohnya adalah dalam realiti virtual yang semakin realistis ataupun semakin nyata mampu memberikan pengalaman yang hampir tidak ada beza dengan dunia nyata. Teknologi augmented reality ataupun AR juga memungkinkan pengguna melihat dunia nyata secara langsung tetapi tidak ada tambahan elemen digital. Penting untuk diingatkan oleh kita semua bahawa meskipun interaksi dan pengalaman virtual dapat memberikan kesenangan, pembelajaran ataupun manfaat yang lebih banyak di dunia nyata, tetap memiliki dampak dan kepentingan yang tidak dapat diabaikan. Sepadan antara virtual reality seringkali dipertimbangkan dalam konteks etika, keamanan, keselamatan serta keseimbangan hidup. Kesimpulannya, Virtual Reality on the Perception of Reality menjadi tajuk kajian kami untuk mengkaji objektif-objektif seperti yang kami senaraikan pada hadapan pembentangan tadi, iaitu mengkaji konsep VR, mengkaji potensi VR dan juga mengkaji sempadan antara VR dengan reality. Hasil daripada objektif kajian yang telah dikaji oleh kami secara keseluruhannya mendapati bahawa semua orang menerima definisi virtual reality sebagai satu sistem yang mampu menyediakan satu interaksi atau satu penerokaan sistem simulasi yang dapat mewujudkan persekitaran maya 3 dimensi. Justru, dapat disimpulkan juga bahawa VR
Ini merupakan sebuah teknologi yang mampu membuat para penggunanya merasakan dunia digital secara nyata.